Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 anda bersama saya Fatin Hamid Yusof antara paparan 11 April. Dedah Lembaga Dewan Rakyat usul Najib Razak dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Juga kes Isa Samad akan dibicara 7 Oktober depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes bekas pengerusi Felda Tan Sri Isa Samad yang didakwa atas 1 pertuduhan pecah amanah dan 9 pertuduhan rasuah lebih 3 juta ringgit akan mula dibicara di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 7 Oktober ini selama 13 hari. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menetapkan tarikh itu selepas Tan Sri Isa 70 tahun mengekalkan pengakuan tidak bersalah ke atas semua pertuduhan di Mahkamah Tinggi hari ini. Tarikh perbicaraan yang ditetapkan 7 hingga 9 Oktober dan bersambung 14 hingga 25 Oktober depan. Sebutan kali pertama kes itu dilakukan di Mahkamah Tinggi hari ini selepas kes berkenaan dibenarkan dipindah dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi. Bagi tuduhan pertama, Tan Sri Isa didakwa sebagai pengarah syarikat Felda Investment Corporation Sdn Berhad telah melakukan pecah amanah ke atas dana terbabit dengan meluluskan cadangan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suite di Kuching, Sarawak dengan harga RM160 juta tanpa kelulusan anggota lembaga pengarah Felda. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di tingkat 50 Menara Felda pada 29 April 2014. Bagi tuduhan kedua hingga ke-10, Tan Sri Isa didakwa telah secara rasuah menerima suapan untuk dirinya wang tunai berjumlah 3.9 juta ringgit daripada Ikhwan Zaidil iaitu anggota lembaga pengarah syarikat Gegasan Abadi Property Sdn Berhad sebagai upah bagi membantu meluluskan pembelian itu. 13 Mei depan ditetapkan untuk pengurusan kes. Susulan penahanan seorang penolong pengurus kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM261,000, seorang subkontraktor antara suspek terbaru ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Terengganu bagi kesalahan sama iaitu membuat tuntutan palsu bagi kerja membekal peralatan pancaragam sebuah sekolah di Kuala Terengganu. Perintah riman 5 hari dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu Rosila Nick bermula hari ini sehingga Isnin depan. Mengikut laporan, suspek 44 tahun ditahan jam 3.30 petang semalam di Ibu Pejabat SPRM Negeri Terengganu berikutan kerja-kerja pembekalan dibuat tidak mengikut spesifikasi. Kesalahan dikatakan dilakukan pada tahun 2017. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Sebuah lori kontena berempuh 2 lori 10 tan mengakibatkan seorang parah manakala 2 lagi cedera. Kejadian berlaku jam 4.20 pagi tadi di kilometer 411.4 Lebuh Utara Selatan Plus arah selatan Lembah Beringin menuju Bukit Tagar. Ketika kejadian, lori kontena terbabit disyaki hilang kawalan lalu merempuh bahagian belakang lori muatan ayam dan lori muatan cecair makanan di kawasan lorong Pelahan. Rempuhan itu menyebabkan lori kontena terbabas di lorong kanan dan merempuh pembahagi jalan. Mangsa seorang lelaki yang juga pemandu kontena itu cedera parah kerana tersepit. Manakala 2 yang lain hanya cedera ringan. 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dan Tanjung Malim dikejarkan ke lokasi bagi mengeluarkan mangsa tersepit. Mangsa dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru. Seterusnya kita ke perkembangan Dewan Rakyat. Dewan hari ini gamat dan panas ketika usul langgar embargo oleh Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Muhammad Najib Razak dibahaskan. Berjalan lanjut langsung bersama Mas Zarif Zafri Abdul Aziz di Parlimen. Silakan Zarif.
Baik, terima kasih Fatin Hamimah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Liew Wee Kiong hari ini mengusulkan agar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Ia setelah ahli parlimen pekan itu didapati telah melanggar embargo kertas putih ke arah kelestarian Lembaga Tanah Persekutuan Felda yang dibentang dalam Dewan semalam. Usul penggantungan itu dikemukakan setelah sesi pertanyaan jawab lisan selesai pagi tadi. Perbuatan yang berhormat pekan jelas melanggar Peraturan Mesyuarat 95A, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan disifatkan telah melakukan suatu perbuatan menghina majlis. Maka inilah dipersetujui bahawa yang berhormat pekan hendaklah dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Usul itu kemudiannya dibenarkan untuk dibahas oleh 4 ahli parlimen dari pihak kerajaan dan pembangkang termasuklah ahli parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan ahli parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Nga Komeng dijangka akan membuat keputusan terhadap usul itu setelah selesai sesi perbahasan pada sebelah petang nanti. Datuk Seri Najib melalui laman Facebooknya 9 April lalu telah memuat naik satu gambar menunjukkan sebahagian daripada kandungan kertas putih Felda yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Beliau berbuat demikian bagi mempertahankan dirinya terhadap dakwaan menyatakan beliau memaksa Felda memberi 37% pegangan dalam syarikat Indonesia PT Eagle Heights Plantation Tbk, Eagle Heights daripada PT Raja Wali Capital International yang menyebabkan agensi itu kerugian berbilion ringgit. Baik, hanya seorang pesuruhjaya kanak-kanak akan dilantik buat masa ini bagi penyelesaian jangka pendek dalam memantau kebajikan dan pelindungan kanak-kanak di Malaysia. Beberapa nama bagi menjawat jawatan itu telah disaring dan sedang dimuktamadkan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri untuk diluluskan. Menjawab soalan ahli parlimen pengerang Datuk Seri Azalina Uthman Said, di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata perkara itu akan diumumkan pada bila-bila masa dalam bulan ini. Pada masa ini kerajaan ingin menumpukan terlebih dahulu kepada pelantikan seorang pesuruhjaya kanak-kanak di bawah struktur yang sedia ada di bawah Suhakam. Pesuruhjaya yang akan dilantik ini sekurang-kurangnya boleh meneliti terlebih dahulu gambaran menyeluruh pelaksanaan hak kanak-kanak di Malaysia. Pemerhatian lanjut seterusnya boleh dipertimbangkan untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya yang ideal untuk kanak-kanak pada masa depan. Suruhanjaya itu, kata beliau, akan bertindak sebagai check and balance dalam mengimbangi pengendalian isu kanak-kanak oleh pihak kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan organisasi tempatan atau antarabangsa. Tegas beliau, meskipun diletakkan di bawah struktur Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam yang sedia ada, Suruhanjaya itu akan melaksanakan fungsi khusus melibatkan kanak-kanak sahaja. Ia juga dikehendaki untuk membuat laporan secara berkala serta mengesyorkan ke Parlimen mengenai isu berkaitan kanak-kanak di negara ini. Baik, kerajaan sedang menggubal Akta Kredit Pengguna bagi membolehkan akta itu mengaplikasikan pinjaman wang yang berlandaskan syariah. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin, penggubalan akta berkenaan kini dibuat bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Beliau menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Kubang Kedian Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai adakah KPKT bercadang untuk memastikan sistem kredit berdasarkan keuangan Islam. Tambah beliau, syarikat peminjam wang berlesen yang kini tiada sijil patuh syariah boleh mendapatkan di syarikat pensyariahan pinjaman wang. Menggubal akta kredit pengguna, yang mana dalam akta kredit pengguna ini akan kita serapkan sekali berlandaskan pinjaman berlandaskan syariah. Jadi yang ini kita telah duduk dan adakan town hall session pada 19 Februari 2019 untuk mendapatkan maklum balas daripada agensi kerajaan, dan insya-Allah penggubalan akta kredit pengguna ini akan kita dapat laksanakan dalam tahun ini bersama dengan Kementerian Hal Ehwal Pengguna. So jadi yang ini telah sedang diuruskan. Pada 5 April lalu, KPKT melancar dan menjenamakan semula syarikat pemberi pinjaman wang berlesen di bawah kementerian itu sebagai Credit Community.
Dan sidang Dewan hari ini dimaklumkan bahawa laporan lengkap pasukan petugas khas pembiayaan hijau dijangka siap 31 Julai depan. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata, laporan itu akan memberi cadangan serta pandangan terperinci berkaitan tenaga boleh diperbaharui RE dan kecekapan tenaga EE yang boleh dilaksanakan di Malaysia. Beliau berkata laporan pasukan petugas khas pembiayaan hijau itu juga akan menjejaskan status penjanaan tenaga boleh baru TBB negara. Kementeriannya terus komited membangunkan tenaga mesra alam dalam mencapai sasaran keupayaan TBB sebanyak 20% menjelang 2025 kelak. Kementerian ini sedia maklum tidak cukup kalau dorongan kewangan hanya daripada kerajaan. Oleh itu, kementerian ini juga telah melantik Suruhanjaya Security untuk mempengurusi Green Financing Task Force untuk memberi cadangan kepada kerajaan bagaimana kita boleh memangkin pertumbuhan pelaburan swasta, private financing di industri hijau. Untuk mencapai sasaran itu, kementerian telah mewujudkan pelbagai inisiatif dan insentif bagi membangunkan projek infrastruktur atau penjanaan TBB di seluruh negara. Ia bagi mencapai kapasiti tambahan sebanyak 3,991 megawatt dapat dilakukan ke atas sistem bekalan elektrik sedia ada. Baik, perbahasan berhenti rehat dan akan disambung semula jam 2.30 petang nanti. Kita kembali kepada rakan setugas Hamimah di Sri Pentas. Baik, terima kasih Zarif atas perkembangan laporan rakyat. Seterusnya, lebih 1,000 penduduk Kampung Maju Jaya, Selong terpaksa berdepan bau busuk dari Sungai Tebrau yang terletak kira-kira 100 meter dari kawasan kediaman. Menurut Ketua Kampung Mat Sohairi Pardi, bau busuk itu didakwa berpunca daripada air sampah dari kawasan pelupusan sampah yang terletak berhampiran kawasan itu. Tinjauan mendapati aktiviti harian penduduk di kawasan berkenaan terjejas. Ia termasuk Sekolah Kebangsaan Kampung Maju Jaya, Sekolah Agama Kampung Maju Jaya dan Klinik Desa Kampung Maju Jaya. Walaupun tiada laporan kesihatan di kalangan penduduk, namun bau busuk dari sungai itu tetap menimbulkan kerisauan penduduk. Sebelum ni dia sekadar hitam je, tak berbau. Ni kalau bau, semua orang jadi ni lah. Terkesan lah dengan bau je, tak ada masalah. Alhamdulillah setakat ni saya dah maklum pada pelajar-pelajar sekolah. Kalau ada yang terkesan dengan keadaan ni, boleh info kita. Tapi setakat ni, Alhamdulillah lah tak ada. Kampung Maju Jaya terletak kira-kira 9 km daripada kawasan pelupusan sampah di Selong itu. Penduduk berharap Jabatan Alam Sekitar JAS Johor segera melakukan siasatan bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku seperti mana yang berlaku di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Kami cuba menghubungi Jabatan Alam Sekitar namun gagal. Kami akan cuba mendapatkan reaksi pihak berkuasa tempatan dalam tempoh terdekat. Kedudukan kewangan pos Malaysia Berhad akan kembali positif jika kerajaan meningkatkan tarif pos. Menurut pengurusinya, Datuk Seri Syed Faizal Alba, kali terakhir tarif pos dinaikkan pada 2010 bagi segmen domestik dan 2013 bagi segmen antarabangsa. Apartment towers or office towers are there. There are more addresses. When there are more addresses, you need to cover that with more people. Postman kena ada ramai lagi. Walaupun the mail volume is declining. So you must, it's obligation. Because that is termaktub di dalam Constitution or the Charter of Post Malaysia and the Ministry. You must, this is your obligation, social obligation. So for this social obligation, we must get tariff increase. Jelas beliau, tarif pos sepatutnya dinaikkan secara berperingkat setiap 3 tahun selepas 2010. Namun setelah hampir 10 tahun, ianya tidak ada kenaikan. Pos Malaysia merekodkan kerugian 13.2 juta ringgit bagi suku ketiga berakhir 31 Disember 2018 lalu. Institut Pendidikan Khazanah KRI mendedahkan industri padi di Malaysia masih pada tahap kurang memberangsangkan susulan wujud ketidakseimbangan dalam rantaian bekalan. Selain membantu pesawah dan pengguna di negara ini, nasib pihak pertengahan iaitu pekilang dan pemborong beras juga harus diambil perhatian. Pendekatan seperti modal pertanian kontrak dan teknologi blockchain perlu diambil bagi mewujudkan situasi menang-menang terhadap semua pihak. What about farmers?
they want security to know that if I were to plant this for 3 months, someone's going to buy it at an agreed price. You must confirm with me you will buy my paddy, but I promise I will produce it to a certain quality. So there's some sort of shared risk, we call it. So the miller is taking a risk by contracting with you guys. So he's taking a bit of a risk. The farmer is reducing his risk because he knows there's a buyer, but he has to commit to it. So that is what we mean by win-win. Beliau ditemui pada pelancaran laporan kajian KRI berkenaan status padi dan beras di Malaysia. Laporan mengetengahkan cabaran yang dihadapi industri padi dan beras menentasi keseluruhan rantaian bekalan. Isu utama yang diketengahkan termasuk konsep jaminan makanan, kepelbagaian jenis padi, memupuk kepercayaan antara pekilang dan pesawah serta pola pemakanan nasi di Malaysia. Tambah Serina, langkah itu perlu diambil bagi memupuk kepercayaan dalam kalangan pihak industri bagi melindungi kepentingan 200,000 pesawah dan 31 juta pengguna di negara ini. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta. Dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Viva. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan luar negara. Buat jelong kali, sekumpulan saintis menyiarkan imej lubang hitam yang dirakamkan menggunakan satu rangkaian teleskop global. Saintis menganggap peristiwa penting dalam bidang astrofizik itu membuktikan kewujudan lubang hitam. Penyelidikan itu dijalankan oleh projek Event Horoscope Teleskop EHT dengan kerjasama antarabangsa yang melibatkan kira-kira 200 saintis yang bermula pada 2012. Kumpulan saintis berkenaan berjaya merakamkan gambar lubang hitam di pusat Messier 87, sebuah galaksi besar di gugusan galaksi Virgo berhampiran. Lubang hitam M87 terletak kira-kira 54 juta tahun cahaya dari bumi dan mempunyai berat 6.5 bilion kali lebih besar daripada matahari. Lubang hitam mempunyai tarikan graviti yang terlalu kuat hingga menarik semua objek termasuk cahaya. Imej itu diperoleh menggunakan data yang dikumpulkan pada April 2017 dari 8 teleskop radio di Arizona dan Hawaii, Amerika Syarikat, Selatan Meksiko, Chili, Spanyol dan Antartika. Pengumuman itu dibuat serentak dalam sidang media di Washington, Brussels, Santiago, Shanghai, Taipei dan Tokyo. Dan bagi mengetahui perinciannya, kita bersama wartawan dari meja antarabangsa Azlianti Ibrahim yang memantau perkembangan ini. Baik Yanti, setelah berjaya meminta Kesatuan Eropah EU menunda tarikh keputusan Brexit sehingga ke 31 Oktober, mungkin boleh anda jelaskan apa agaknya pelan tindakan atau usaha May selepas ini? Perdana Menteri Britain Theresa May perlu menjelaskan kepada Parlimen yang didakwa sebelum ini tidak puas hati dengan kisah penangguhan itu. Dan penjelasan itu penting ya buat May, bukan hanya untuk meredakan ahli Parlimen pembangkang tetapi juga yang paling penting sekali untuk meyakinkan ahli parti konservatifnya. May, Fatin, perlu meyakinkan mereka bahawa pentingnya Britain meninggalkan blok terbabit dengan cara sewajarnya selepas 46 tahun bersama EU. Ini kerana walaupun tarikh meninggalkan blok EU telah ditetapkan, May mengakui beliau bakal menghadapi laluan sukar ketika berdepan anggota Parlimen untuk mendapatkan persetujuan mereka berhubung rancangan Brexitnya itu, Fatin. Baik, adakah penangguhan ini mungkin akan menggugat kedudukan Theresa May sebagai Perdana Menteri? Yanti? Ya Fatin, penangguhan itu sebenarnya ya Fatin akan dijangka menambahkan lagi tekanan dari anggota konservatifnya sendiri untuk memaksa Theresa May meletak jawatan. Ini kerana anggota parti konservatif percaya bahawa penangguhan yang berterusan seolah-olah membelakangi kehendak penduduk Britain yang mengundi pada 2016 lalu untuk meninggalkan blok itu. Dan May sebenarnya sedar banyak pihak kecewa dengan rundingan yang tidak berkesudahan itu. Dan seperti mana yang kita maklum ya Fatin,
Fatin, Mei sebelum ini mengumumkan akan meletakkan jawatan sekiranya perjanjian Brexit itu diterima Parlimen. Dan jika senario itu berterusan ataupun menjadi kenyataan, beliau telah pun berjanji sebelum ini untuk menyerahkan tugas kepada penggantinya bagi meneruskan fasa Brexit selepas ini. Dan juga selain itu menetapkan hala tuju hubungan Britain dengan EU. Baik, seperkara lagi Fatin, kita perlu ingat ya bahawa penangguhan selama 6 bulan itu akan membuka lebih banyak peluang kepada pengkritik Mei untuk mendesak beliau meletakkan jawatan. Fatin, itu saja laporan daripada Meja Terbahasa. Kembali bersama anda. Baik, terima kasih Azlianti untuk perkembangan itu. Buletin 1.30 berehat seketika. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Laporan sukan. Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2018, juara bowling lelaki dunia Rafiq Ismail dan atlet olahraga Paralimpik Rizwan Muhammad Puzi dinobatkan sebagai pemenang anugerah atlet terbaik dan atlet Paralimpik terbaik yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah turut mencemar duli hadir ke majlis itu di Petaling Jaya malam tadi. Anugerah SAM menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-50 selepas ditubuhkan pada tahun 1969. Pada majlis bersejarah itu menyaksikan Rafiq Ismail dan Rizwan Puzi membawa pulang trofi dan wang tunai berjumlah RM10,000 disampaikan yang di-Pertuan Agong. Meskipun Rafiq mendapat tentangan sengit daripada beberapa atlet tersohor, namun pencapaian beliau sebagai juara dunia melayakkan dia menerima anugerah itu. Rafiq melakar kejayaan cemerlang sepanjang tahun selepas memperoleh pingat emas di kejohanan bowling lelaki dunia di Hong Kong tahun lalu. Manakala Rizwan mengetepikan saingan dua lagi jago sukan olahraga para negara, Muhammad Ziyad Zulkifli dan Abdul Latif Romli serta Boni Budiaw Agustin daripada sukan powerlifting. Atlet berusia 22 tahun itu beraksi cemerlang pada Tamasya Sukan Asia di Jakarta dengan meraih 3 pingat emas dan 1 pingat perak. Dalam pada itu, wartawan dan jurukamera Media Prima Berhad MPB, Hasni Danim, Kamil dan Aji Sariga turut memenangi anugerah laporan sukan permotoran terbaik. Manakala untuk kategori utama, anugerah Sibel dimenangi wartawan berita harian Hilmi Talka dan Mark Fabian Peter menerusi laporan badminton di Palit Bukit yang telah menggemparkan arena badminton negara selepas mendedahkan isu mengatur perlawanan membabitkan dua pemain profesional negara. Laporan itu tadi mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Sebelum berpisah, saksikan pameran gitar bersempena era muzik rock and roll di Museum Met New York. Saya Fatih Ahmad Yusof, salam hormat.